Hai murid-murid, apa khabar semua? Cikgu doakan agar murid-murid sentiasa sihat dan gembira untuk menerima ilmu. Hari ini kita akan belajar Bahasa Melayu tahun 3 bersama saya, Cikgu Muharni. Pembelajaran hari ini menggunakan buku aktiviti jilid 2, muka surat 43. Okey murid-murid, sekarang kamu boleh buka buku aktiviti BM jilid 2 muka surat 43. Jadi hari ini kita nak buat aktiviti 5 iaitu kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan. Kemudian bina ayat. Okey, sebelum itu kita nak tengok apa itu penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Jom kita kenal penjodoh bilangan dan kegunaannya. Okey, penjodoh bilangan yang pertama, ketul, digunakan untuk benda yang berketul-ketul dan padu seperti daging, batu, arang, ais dan sebagainya. Yang kedua, berkas, benda yang diikat bersama-sama atau sekumpulan seperti kayu api, rotan, lidi, buluh dan sebagainya. Batang pula digunakan untuk benda yang panjang seperti lidi, pensel dan krayon. Botol digunakan untuk benda yang diisi di dalam botol. Biji digunakan untuk buah, sayur-sayuran dan benda yang kecil seperti gelas dan cawan. Dan akhir sekali, utas digunakan untuk benda yang panjang dan berangkai seperti rantai, benang, tali, jam tangan dan sebagainya. Okey murid-murid, kita tengok balik muka surat 43. Kenal pasti penjodoh bilangan berdasarkan objek-objek yang diberikan, kemudian bina ayat. Tadi kita dah kenal penjodoh bilangan dengan kegunaannya kan. Okey, sekarang kita tengok lilin kita semula. Kawan-kawan, pada hari ini saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini beberapa lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Okey, kalau lilin, untuk lilin penjodoh bilangan yang digunakan batang batang lilin. Okey, macam mana je batang? B A T A N G. Okey, batang. Jadi sekarang dia nak buat apa? Ayat yang kita nak buat apa? Okey. Murid ni saya akan menunjukkan cara-cara membuat lilin. Jadi ayat dia mestilah menunjukkan cara-cara membuat lilin. Ini contoh beberapa batang lilin yang telah siap. Saya menggunakan bahan-bahan terpakai. Okey, ni penjodoh bilangan yang diberi. Okey, ni bahan-bahan yang ada di atas meja. Ingat bahan-bahan terpakai. Okey, bahan-bahan terpakai dengan cara-cara membuat lilin. Itu kata kunci untuk ayat-ayat yang hendak kita buat sekejap lagi.
Jom kita kenal pasti penjodoh bilangan bahan-bahan yang ada di atas meja. Yang pertama, biji, sebiji gelas. Okey, kalau satu, kalau dua, dua biji. Yang kedua, berkas, seberkas lidi. Yang ketiga, ketul, seketul batu. Yang keempat, utas, seutas benang. Yang kelima, botol, sebotol minyak masak. Dan yang keenam, batang, sebatang krayon. Ni merujuk kepada gambar lah, tapi bahan-bahan ni ada di atas meja. Jom bina ayat cara-cara membuat lilin. Yang pertama, penjodoh bilangan botol. Saya menggunakan sebotol. Sebotol apa? Tadi cikgu dah cakap kan? Sebotol apa? Minyak masak. Minyak masak terpakai. Kenapa sebotol minyak masak terpakai? Kan murid ni dah cakap dia menggunakan bahan-bahan terpakai. Yang kedua, utas. Saya menyediakan seutas. Seutas apa? Awak sambung. Tadi cikgu dah tunjuk seutas merujuk kepada seutas apa. Yang ketiga, biji. 2 biji apa? Akan kita jadikan acuan. Kamu boleh rujuk slide sebelum ini ya. Yang keempat, batang. Beberapa batang apa? Diperlukan sebagai pewarna. Yang kelima, berkas. Saya menyediakan seberkas apa? Yang gulung-gulung, yang diikat tu. Seberkas apa cikgu cakap tadi? Kamu sambung ya. Dan yang terakhir, ketul. Beberapa ketul apa akan digunakan sebagai hiasan. Dekat slide sebelum ni yang kita lihat bahan-bahan yang ada di atas meja, cikgu dah beritahu. Jadi cikgu dah guide, kamu bolehlah isi tempat kosong ni. Okey, cikgu harap murid-murid dapat membuat kerja ini. Terima kasih cikgu ucapkan kerana mengikuti pembelajaran bersama Cikgu Muharni. Jumpa lagi di sesi pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa ya untuk like, komen dan subscribe di channel Muharni Mus. Bye!